Hai pelajar semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama Cikgu Iki di dalam kelas pengajian am. Topik pada kali ini adalah graf bar imbangan. Kita akan lihat bagaimana bentuk dan soalan berkaitan graf ini. Selain pada itu, graf bar imbangan juga dikenali atau disebut sebagai graf bar memesong. Bentuk graf imbangan mempunyai dua bentuk, iaitu yang pertama adalah 2 tahun atau satu fasa. Ini adalah contoh gambar bagaimana graf imbangan satu fasa. Yang kedua adalah melebihi 2 tempoh masa ataupun melebihi 2 tahun atau juga disebut lebih daripada satu fasa. Ini adalah contoh gambar graf imbangan melebihi satu fasa. Seperti graf-graf yang lain, graf bar imbangan juga mempunyai kata kunci. Apa kata kunci untuk graf bar imbangan ini? Okey, yang pertama adalah peratus perubahan. Okey, apabila kita jumpa dalam petikan yang menyatakan peratus perubahan, maka itu adalah keyword kepada graf bar imbangan. Okey, dan yang kedua adalah kadar perubahan. Kadar perubahan sebenarnya adalah sama seperti peratus perubahan. Okey, dan yang ketiga adalah melibatkan nilai positif dan negatif. Jadi, graf bar imbangan dia akan melibatkan nilai yang positif dan negatif. Sama ada di dalam petikan ataupun data yang kita cari sendiri. Contoh soalan untuk graf bar imbangan bagi satu fasa. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan pinjaman yang diluluskan oleh Bank Perdagangan kepada sektor terpilih pada tahun 2014 dan tahun 2015 di Malaysia. Okey, jadi berdasarkan soalan ini, bolehkah pelajar kenal pasti apakah keyword dalam soalan yang pertama? Okey, ya, betul. Peratus perubahan. Itu adalah keyword untuk graf bar imbangan. Okey, dan kita lihat di sini ada pada tahun 2014 dan tahun 2015. Bermaksud di sini kita kena cari peratus perubahan antara data 2014 dan tahun 2015. Itu yang disebut satu fasa. Bermaksud kita mencari data itu dalam tempoh satu fasa tu. Satu fasa ini adalah istilah cikgu sahaja untuk memudahkan pemahaman. Okey. Jadi fasa kita 2014 hingga 2015 itu satu fasa. Okey, kita lihat kepada soalan yang kedua. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan kadar perubahan bilangan kes tangkapan pesalah jenayah bukan indeks antara tahun 2016 dengan tahun 2017. Okey, apa kata kunci di sini? Okey, betul. Kadar perubahan adalah keyword kepada graf bar imbangan di sini dan kita lihat antara tahun 2016 dengan tahun 2017. Bermaksud data itu kita kena cari kadar perubahan antara tempoh 2016 dengan tahun 2017. Jadi, ia juga merupakan satu fasa sebab tempoh tu hanya satu, 2016-2017. Kita akan cari kadar perubahan antara tempoh tersebut. Okey, kita lihat pula kepada soalan bagi yang dua fasa dan lebih. Maknanya dia data ini akan melebihi 2 tempoh masa. Soalan pertama, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan bilangan kejadian banjir yang dilaporkan mengikut negeri terpilih di Malaysia dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Okey, apakah kata kunci di sini? Soalan pertama. Okey, soalan pertama adalah peratus
perubahan. Kemudian kita lihat apa tempoh masa yang terlibat di sini. 2012 hingga tahun 2015. So kita ada berapa tahun? 2012, 2013, 2014 dan 2015. Kita ada 4 tahun. Maka di sini fasa dia adalah 2012 hingga 2013 satu fasa, 2013 hingga 2014 satu fasa dan 2014 hingga 2015 adalah satu fasa. Jadi kita ada di sini 3 fasa. Okey, kita beralih kepada soalan yang kedua. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan kadar perubahan pengeluaran hasil kayu utama antara tahun 2014 dengan tahun 2015 dan tahun 2016 di Semenanjung Malaysia. Okey, apakah kata kunci di sini? Ya, kata kunci di sini adalah kadar perubahan. Okey, dan apakah tahun-tahun yang terlibat? Tahunnya adalah antara tahun 2014 dengan tahun 2015 dan tahun 2016. So, ada berapa tahun di sini? Ya, ada 3 tahun. Okey, apabila 3 tahun, maka akan wujud 2 fasa. Iaitu fasa pertama adalah 2014 dengan 2015 dan fasa kedua adalah 2015 hingga 2016. Okey, ini adalah soalan contoh daripada buku LP. Ya. Okey, jadi bolehkah pelajar kenal pasti apakah keyword pada arahan soalan di sini? Okey, ya, kadar perubahan. Kadar perubahan, maka kita akan lihat, kita akan lukis dia sebagai graf bar imbangan. Dan pelajar-pelajar lihat ya, dalam petikan, unit dia di sini adalah, kalau kita lihat boleh nampak sebab dia kadar perubahan bilangan kes. Jadi unitnya adalah kes. Okey, sekarang arahan tu meminta kita kadar perubahan. Jadi kita perlu kira kadar perubahan. Okey, sebelum tu kita lihat dahulu apa tahun yang terlibat di sini adalah antara tahun 2016 dengan tahun 2017. Bererti ini hanyalah satu fasa. Okey, jadi bagaimana kita nak dapatkan kadar perubahan? Okey, kadar perubahan adalah nilai baru tolak nilai lama, bahagi nilai lama dan darab dengan 100%. Kita akan dapat dia dalam bentuk peratus. Jadi kadar itu adalah peratus. Okey, sama saja kalau soalan minta kadar perubahan ataupun peratus perubahan, itu adalah benda yang sama. Jadi mesti cari. Maksud di sini data tahun 2017 ditolak dengan data tahun 2016 dan dibahagi dengan data tahun 2016 kemudian didarab dengan 100. Maka kita dapatlah kadar perubahan antara tahun 2016 dan tahun 2017 dan data inilah yang akan kita gunakan untuk buat graf. Jadi kita lihat bagaimana pula bentuk jadualnya ya. Okey, ini adalah bentuk jadual. Okey, pelajar-pelajar kena lengkapkan dengan tajuk seperti biasa dan sumber. Cikgu hanya tunjuk di sini adalah bentuk jadual. Jadi kalau dilihat di sini kita ada kolom. Okey, bilangan tangkapan jenayah pesalah jenayah bukan indeks. Okey, unitnya kes itu adalah berdasarkan data di dalam petikan. Kita mesti buat dahulu, penuhkan dahulu bahagian itu, bahagian ini bahagian ini kena lengkapkan dahulu. Lepas tu barulah kita boleh cari kadar perubahan. Kadar perubahan bilangan kes tangkapan pesalah jenayah bukan indeks. Okey, menggunakan formula yang kita dah belajar. Okey, itu nilai baru tolak nilai lama bahagi nilai lama darab 100. Okey, 100%. Contoh yang cikgu tunjukkan adalah katakan jenayah indeks menerima rasuah. Jadi bagaimana nak cari kadar perubahannya? Okey, data baru iaitu data tahun 2017. Data tahun 2017 adalah 40
8. Okey, kemudian ditolak dengan data tahun 2016, 462 dan dibahagi dengan 462 darab 100. Maka kita dapatlah di sini 11.69. Begitulah seterusnya. Pelajar-pelajar lengkapkan sampai habis untuk kadar perubahan. Ya. Kemudian bila dah lengkap, kita kena cari skala. Okey, bagaimana nak cari skala? Okey, skala adalah kita akan ambil angka yang paling besar tambah angka yang paling kecil bahagi dengan panjang paksi Y. Kenapa kita nak ambil angka paling besar tambah angka paling kecil? Okey, kita akan melihat hanya pada kolom kadar perubahan sebab kita lukis pada kadar perubahan sahaja. Jadi, di sini kita lihat angka paling besar di dalam jadual kita adalah bahagian kadar perubahan ya, bukan lihat pada bilangan. Okey, lihat pada kadar perubahan yang kita cari tu. Okey. Yang paling besar adalah 92.86. Okey, dan yang angka yang paling kecil adalah negatif 30.73. Okey, abaikan tanda negatif, kita hanya perlukan angka sebab kita nak mencari julat. Okey, julat untuk paksi graf imbangan tersebut. Jadi kita hanya mengambil angka paling besar tambah angka paling kecil, mengabaikan tanda negatif. Ingat ya. Okey, jadi kita dapatlah di situ 12.359. Jadi kita boleh ambil 1 cm 15% atau kalau nak ambil 20% pun boleh. Tu tak ada masalah. Okey. Jadi bahagian ini yang berwarna hijau itulah yang akan kita gunakan untuk lukis graf sahaja. Okey, bahagian berwarna hijau sahaja yang kita akan gunakan untuk lukis graf. Seperti biasa, bahagian ini kita bahagilah dengan skala kita untuk dapatkan berapa cm di dalam graf nanti. Okey. Kemudian kita akan lukis graf. Okey. Ini adalah kertas graf kita. Seperti biasa, cikgu sering ingatkan bahagian tajuk, label dan unit. Okey, itu adalah bahagian graf, skala dan juga butiran paksi X. Okey, bahagian petunjuk dan diikuti dengan bahagian sumber. Okey, kemudian kita lengkapkan, kita masukkan sahaja tajuk kita. Okey, seperti dalam petikan dan juga jadual kita. Pastikan tajuk kita lengkap dengan tempat, isu dan tempoh masa. Kemudian bahagian label juga lengkap. Okey, lengkap bahagian label tu dan juga diikuti dengan unit dia peratus. Di sini calon selalu tersilap. Kadang-kadang dia tulis unit dia adalah K, sedangkan unit yang sepatutnya peratus sebab kita mencari kadar perubahan. Maka unit tu daripada kes kita dah tukar menjadi peratus. Okey, kemudian ini adalah bahagian graf, maka kita lukislah paksinya dan kita bermula tadi skala kita adalah 15. Jadi kita ambil nilai data paling bawah itu negatif 30 perpuluhan lebih. Jadi kita tak boleh buat negatif 30 di bawah, mesti ada data dia lagi. Okey, negatif 45 diikuti negatif 30. Negatif 15, kosong. Okey, maknanya dia ada garis. Kosong itu titik asalan perlu ada garisan dan diikuti. Kemudian 15 dan seterusnya. Dia semakin meningkat setiap 1 cm 15%. Sebab skala kita 1 cm bersamaan dengan 15%. Okay, kemudian ini adalah tempoh masa kita tadi adalah fasa kita kan 2016 dengan 2017. Itu kita masukkan label, itu adalah tahun. Okey, kemudian bahagian petunjuk, jangan lupa lengkapkan. Okey, petunjuk. Apa yang ada dalam petunjuk kita? Kita lengkapkan sehingga habis dan juga sumber, jangan lupa tulis. Okey, kemudian barulah kita akan mula lakaran graf kita dan warna seperti petunjuk. Okey. Kita lihatlah kalau dapat nilai negatif maka dia negatif ke bawah dari titik asalan tu untuk pelajar ukur ya. Okey, maka siaplah graf kita. Happy kan bila graf dah
Siap, lengkaplah. Kalau pelajar hantar graf macam ni, insya-Allah akan dapat 20/20. Okey? Jadi jangan lupa untuk pelajaran akan datang, kita akan lihat bagaimana graf berimbangan dua fasa dan lebih. Jangan lupa. Sekian pelajaran kita kali ini. Semoga anda semua diberikan kefahaman oleh Allah. Dan jika anda rasa pelajaran kali ini bermanfaat, jangan lupa share dengan rakan-rakan. Jumpa lagi. Bye.